Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Surah Al-Isra ayat yang pertama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataitu bil barak wa huwa dabbatun abyatu tawilun fawqa al-himari dunal baghal yad'u hafirahu 'inda muntaha tarfih aw kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga selawat dan salam kita kepada ahli keluarga Nabi dan para sahabat Nabi sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita mengucap syukur, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah yang Maha Cipta alam. Alhamdulillah, di malam ini kesempatan yang baik Allah Ta'ala masih lagi berterusan kepada amba dan juga ibu-ibu bapa yang ada di luar sana, yang bersama di channel kita malam ini, iaitu Baba Channel. Maka Alhamdulillah, sikit sebanyak sebagai sambungnya di malam di minggu yang telah lepas. Maka Alhamdulillah, malam ni amba nak sambung sikit sebanyak sikit lagi berkenaan dengan Isra' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita telah maklum bahawa peristiwa Isra' dan Mi'raj ni satu perkara yang agung untuk menjadi bahan-bahan bekalan mengingati kembali ataupun untuk menyedarkan orang Islam ataupun umat Islam sekarang ni untuk kembali ke pakai jalan, untuk berbekal, untuk padu dengan agama. Maka tak lain tak bukan malam ni Alhamdulillah amba dapat hadir di dalam channel Baba ni. Secara langsung kita berada, ibu-ibu, ayah-ayah sedang penonton sekalian yang ada di rumah. Marilah sama-sama kita belajar, sama-sama kita mendengar sikit sebanyak yang amba pungut daripada kitab-kitab ulama yang dia karang khusus untuk Isra' dan Mi'raj. Maka amba di malam ni ingin nak sambung perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke Baitul Maqdis. Jadi kita sedia maklum bahawasanya Nabi pada malam itu dia tidur di tepi Baitullah. Dia tidur di tepi Baitullah 3 beranak, iaitu ditemani oleh sepupu dia. Di sebelah tidur dia saat itu adanya sepupu dia, iaitu Ja'far bin Abi Talib. Yang kedua pula pak saudara dia sendiri, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, tidur sebelah Nabi kita juga. Nabi kita tidur di tengah, di antara Ja'far dan Sayyidina Hamzah. Tiba-tiba Allah Ta'ala perintah kepada Jibril alaihi salam untuk membawa Nabi kita Isra' dan Mi'raj di malam 27 bulan Rejab, mengikut kaum yang kaum yang masyhur. Walaupun ada khilaf sikit sebanyak, kita tak kena ceritalah. Maka Alhamdulillah, Nabi sedang tidur di tepi Baitullah, di sahah tu. Maka tiba-tiba saja Jibril diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia selalu turun ambil Nabi kita, akak Nabi kita. Akak Nabi kita letak di tepi Baitullah.
sebelum nak Isra' Mi'raj, maka Jibril dia buat dulu amaliyah. Dia buat amaliyah dulu, dia bedah Nabi kita dulu. Setelah dia letak Nabi kita di tepi Baitullah, maka dia belahlah dada Nabi kita pada malam yang gelap tu. Sebelum nak bawa pergi kepada Isra' dan Mi'raj. Maka Jibril sudah pun belah dada, cucikan jantung Rasulullah daripada darah yang hitam yang ada dalam jantung tu. Jibril pun bersih. Jibril cuci dengan air Zam-Zam. Kila ada setengah katanya Jibril bersama Israfil. Tu keadaannya Jibril pada malam tu. Sesudah dah Jibril saat itu buat kebersihan ke atas Nabi kita, lalu Allah Ta'ala panggil naik untuk pilih seekor borok untuk Muhammad tunggai pada malam tu. Untuk Muhammad naik, bawa Muhammad dalam perjalanan ni, yang mana Tuhan memperjalankan Nabi kita pada malam tu. Maka Jibril pun dia ambil lah, naik ke atas pada langit yang ketujuh lagi, masuk ke syurga, pilih satu ekor borok warna putih. Bawa turunlah malam tu untuk Nabi kita naik, untuk Nabi kita tunggai. Maka setelah siap belakang dah, Jibril bawa turun dah seekor borok, yang mana riwayat ceritanya dalam riwayat Imam Muslim, ataitu bil barak. Tu dibawa datang kepada aku saat itu, Nabi kata seekor borok, wa huwa dabbatun abyadu, iaitu satu binatang yang warna putih. Dia kata tawilun fawqal himari, tinggi daripada hemar sikit, dunal baral, tapi rendah daripada baral sikit. Tu yad'u hafirahu, dia letakkan tapak kaki dia tu, yani dia locak inda muntaha tarfih, iaitu sayuk mata mana suk pandangi kita nak ayat tu. Ni Nabi dak cerita dalam riwayat oleh Imam Muslim. Ibu-ibu, ayah-ayah, ni peristiwa Isra' ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu keadaan malam 27 Rajab. Jadi Rajab ni satu bulan yang Allah Ta'ala melia juga. Dan dia juga salah satu daripada bulan Muharram. Bulan yang lebih. Tu. Syahrul Hurum. Tu. Maksudnya bulan Rajab. Yang asingnya bulan Rajab. Tu. Maka setelah Nabi kita tunggai dah borok, rekah-rekah lah, hamba cerita ni rekah-rekah. Tu. Bila Nabi naik dah belakang borok pun selalulah Nabi kita pecuk mula pergi tegak, Jibril suruh pergi tegak, selalu setak menuju tubik daripada Masjid Haram saat itu, menujulah kepada Baitul Maqdis di malam yang penuh kegelapan. Malam gelap. Bila mula dia terkejar, mula dia lopak, maka Nabi kita mula-mula sekali Nabi kita nampak Allah Ta'ala tunjukkan, diperlihatkan dalam perjalanan Nabi mula-mula awal-awal sekali, ialah kepulauan Jin Afrik. Yang mana Jin Afrik saat ini dia bawa api belakang, bawa jamong, bawa api. Tu seputung sore. Tu nak ayat kata Tuhan gambar yang pertama sekali. Tu. Kemudian setelah Nabi kita berjalan tak lama tubik daripada Masjid Haram nak menuju ke Baitul Maqdis ni, tak berapa jakah, tak berapa lama Nabi nampak sekepulai Jin Afrik dia bawa api. Bila siapa Nabi kita ke tempat dia panggil. Dia panggil Nabi kita. Dia seru Nabi kita supaya Nabi kita beradu. Dia bila kata, dia katanya dia ada kerja dengan Rasulullah. Ada nak tanya benda, ada nak selesai benda. Jibril kata jangan Muhammad.
Mu jangan beradu Muhammad, mu jangan beradu Muhammad. Teruslah perjalananmu Muhammad. Tak payah mu duk padu dia lah. Biar duk panggil pun panggil je lah. Nabi kita pun tanyalah, Ya Jibril, apa kepulan tu saat ni duk panggil aku ni? Di samping aku duk locak duk gini. Dengar suruh Muhammad beradu dulu, Muhammad beradu dulu. Aku ada masalah nak selesai denganmu. Nak tanya mu macam-macam lah. Maka Jibril lari Nabi kita. Nabi pun tak ada duk beradu pun, terus dalam perjalanan. Bila Nabi sapa tempat dia turut Nabi kita yang bubak. Tu. Nabi tanya, apa ya Jibril ni orang bawa api belakang ni? Jibril kata, itulah kepulan jin Afrik Muhammad. Kalau mu beradu Muhammad, dia goda mu, dia temu dia, menyakiti mu, sampai mu matilah Muhammad. Jadi mu tak akan berjaya perjalanan mu pada malam ni. Sedangkan perjalanan mu ni perjalanan suci. Ke atas, ke angkasa lagi akan datang. Tu. Tapi kalau mu beradu Muhammad, dia akan marah, dia akan goda mu. Tu. Maka Nabi kita berteruh, tak ada. Tak ada padu, tak ada gapo dak. Ni nak cerita apa? Nak cerita kata ulama dia dapat istinbat daripada gambaran yang pertama ni. Bahkan sebelum pada gambaran lagi dia istinbat. Dia ambil pengajaran. Dia ambil pengertian daripada perjalanan mula-mula lagi Nabi kita ni. Mana? Setak. Panggil mula setak. Mula setak mana tu? Mula setak di Baitullahil Haram. Situ tu ulama dia buat bahasa dah. Sebab tu ulama-ulama yang buat bahasa masalah Isra' Mi'raj ni Allah. Beratus-ratus muka kitab. Beratus-ratus muka kitab ni. Tu. Nah, ada dengan ayat Quran, ada dengan hadis. Ada dengan hadis sahih, ada dengan hadis hasan, macam-macam ada di dalam tu. Tu. Maka yang pertama sekali, pengajaran yang pertama, Nabi kita bermula dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Menuju ke Masjidil Aqsa. Tu. Apa situ nak ceritanya? Ulama dia buat bahasa mari kita dia kata. Ini mula-mula sekali dapat arti, dapat pengajarannya. Nabi mula Isra' dan Mi'raj ni. Nabi mula Isra' dan Mi'raj ni comel tak comel? Tubik sejik masuk sejik. Tu ya dia bilah. Tu dia cerita mula-mulanya. Ulama boleh buat kajiannya. Nabi tubik sejik. Mula di sejik masuk sejik. Jadi kita panggil kata tubik sejik masuk sejik. Bermula di Masjid Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Ini pun satu menanda besar orang Islam kita ni. Orang Islam kita ni menanda besar. Dapat ambil pengajaran daripada Nabi kita bermulanya Isra' dia daripada Masjidil Haram. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Allazi barakna haulah. Di situ pun ulama dia buat bercengih dah. Kata apa? Kata apa? Iaitu dia katanya, itu menanda bahawasanya kita umat Islam ni, kita orang Islam di hari ni, ibu-ibu, ayah-ayah sedang penonton, tak akan selesai masalah kita. Tak akan selesai masalah seseorang. Ambo ke, pokcik ke, pango ke, mokcik ke, moklung ke. Tak ada kira lah. Sebut kata orang Islam ni di dunia ni, dia tak selesai masalah. Nak selesai, dia kena cari sejik dulu. Dia kena cari sejik dulu. Orang kita ni, nak jadi selesai masalah hidup di dunia ni, ialah kita kena cari sejik. Yang ni kita kena kembali daripada masjid. Kita kena kembali ke masjid. Yang ni apa nak ceritanya? Nak cerita kata kita kena cari sejik baru selesai. Baru selesai masalah. Pak kita pun nampak. Kajian ulama dia ambil istinbat, ambil pengajaran daripada gambaran mula-mula lagi kita pun nampak. Kata orang kita ni, selagi mana tak cari sejik, dia tak selesai masalah. Bukan hidup ni bertambah masalah. Banyak mana hari ni kita tengok orang banyak masalah. Tu banyak masalah. Masalah apa?
masalah ke dunia Ia melalaikan kita ni banyak sekali. Siapa kita tak semaya, siapa kita tak puasa, siapa kita tak padu kan? Perkara-perkara yang wajib, perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala ke atas kepala kita. Sebab itulah ulama kata, kita nak selesai masalah kita ni, kena cari sejid. Apa panggil kembali ke pakai jalan. Orang tu bila dia cari sejid dah, walau dia lobby secara mana, walau dia karuk secara mana, berarti orang ni masih ada peluang untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia masih lagi ada peluang untuk cuci diri dia. Sehari dua yang belum dia mati ni, boleh dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kena cari sejid. Jadi kita reti dalam hidup orang Islam ni, sejid ni penting sekali. Penting sekali dalam jiwa, dalam hidup orang Islam ni, masjid nombor satu sekali. Sebab tu kalau orang tak cari sejid lagi, memang kita tak boleh percaya. Walaupun dia kata dia bertaubat, walaupun dia kata dia tak sedah, tapi tak ada cari sejid lagi. Tak ada mula semaya lagi. Tak ada mula kembali ke pakai jalan lagi. Kita tak boleh percaya orang ni. Tak boleh percaya. Betul-betul orang nak baik, ialah kena cari sejid. Kerana sejid ni tepat beribadat kepada Allah Ta'ala. Tepat muhasabah diri. Tepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepat menadah tangan. Tepat kita munajatkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nyata sekali masjid. Sebab tu Nabi kita di masa dulu, setelah dia hijrah mari Madinah, dia singgahlah di Quba lebih kurang 4-5 hari. Dalam 4-5 hari tu dia buat masjid dah di Quba. Masjid sulung tangi dia. Nak kata pentingnya masjid ni kena ada pusat Islam. Dulu pusat Islam ni, pusat pentadbiran Islam ni ialah masjid. Tak ada muka lain. Kerja di masjid. Masjid ni sebagai pusat tengah. Untuk buat apa saja aktiviti kecekam Islam di masjid. Kerana tak ada muka lain zaman dulu. Sebab tu Nabi mula-mula sekali dia buat masjid di Quba. Lepas tu dia mengajar para sahabat. Kemudian hari yang kelima dia bertolak, tak silap pagi jemaah, dia bertolak pergi ke Madinah. Pergi ke Madinah, tak ada siapa Madinah. Masuk waktu zuhur, mula dia buat zuhur. Mula dia buat jemaah. Bila masuk waktu zuhur hari jemaah tu, dia mula buat jemaah. Di tengah jalan. Di tengah jalan yang nak menuju ke Madinah. Dia semaya di tengah jalan tu jemaah. Sebab itulah bilangnya jemaah ni macam-macam ada. Ada setengah ulama kata 2-3 orang pun tak apa dah. Boleh buat jemaah dah. Ada setengah kata kena 13 orang. Ada setengah tu macam-macam ada khilaf ulama dalam mazhab Pak tu. Nak bilangi jemaah saat itu berapa orang semua. Syafi'i kata 40 sempurna. Macam-macam. Kenapa? Kerana Nabi pada hari itu tu ada khilaf. Orang yang Nabi kita buat jemaah mula-mula sekali. Di tengah jalan tak ada siapa Madinah lagi. Subik pada Quba tu berjalan siapa tengah jalan tak ada siapa Madinah, sudah pun masuk waktu semaya zuhur. Maka Nabi pun mulalah awal-awal buat jemaah. Di dalam sapi Nabi dalam perjalanan Rasulullah. Dia buat jemaah di satu kampung tu. Ada setengah kata ramai mari sekali dengan Nabi. Mari hatta Nabi di Madinah ni ramai. Siapa dia ramai? Iaitu kaum-kaum Arab saat ni di tengah jalan hak Nabi kita berdakwah, hak Nabi kita menyeru orang ni, dia sudah pun memeluk agama Islam, mengucap 2 kalimah syahadah. Ramai hatta Nabi kita ke Madinah. Sebab tu bilangnya banyak. Ada kata tak ada banyak orang ni. Hak tinggal lagi, hak 4 orang tu tinggal ada 3 je. Nabi kita Abu Bakar, iaitu patu orang gaji Abu Bakar seorang. Ada pun orang bawa jalan, diklik berat dah, musyriki Mekah. Nabi upah orang kafir. Bawa jalan Nabi kita hatta mari, nak mari Madinah, nak ayat tu. Sudah berklik dah, tinggal 3 orang dah. Macam-macam lah ulama dia. Dia ambil pendapat-pendapat dalam riwayat perjalanan hijrah Rasulullah. Hani ibu-ibu ayah-ayah nak ayat kata, hani perjalanan Rasulullah.
Nak menunjuk kata mula-mula Nabi kita utama sekali masjid. Setelah Nabi sapa pula di Madinah, dalam perjalanan hijrah dia tu, duduk di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, kerana utah dia beradu situ. Semua nak heran, nak ambil Nabi belakang. Berubuk talikan utah tu, nak ayat tu, nak heret. Tapi Nabi lari, jangan. Lepaskan dia. Di mana utaku di mana utaku beradu, di mana utaku singgah, di situlah aku akan singgahnya. Tiba-tiba utah putih Rasulullah singgah depanlah rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Orang tua sekelamin dah. Abu Ayyub ni nak kata orang tua sekelamin dah. Tu utah Nabi pergi singgah situ, duduk situ, terung situ. Maka Abu Ayyub sukalah bila Nabi singgah ke rumah dia. Dia berdua dengan Ummu Ayyub. Suka nak kata. Tu. Bawa Nabi naik ke rumah dia, siap dengan kusai dengan gapo. Sipai tempat tidur, makan ni gapo, siap. Sebulan duduk rumah Abu Ayyub. Sebulan duduk di rumah Abu Ayyub Nabi kita. Abu Ayyub dia pergi Nabi kita makan 3 kali sehari. Tu. Dalam sebulan hak Nabi kita tu duduk rumah Abu Ayyub tu, Nabi syur kepada Fuad Ansar, iaitu untuk cari sebidang tanah Nabi nak beli. Didapati tanah, ada sebidang tanah yang anak yatim milik. Nabi minta beli dengan pitih dia, dengan duit dia. Tu tanah yang mana Nabi kita buat masjid Madinah Learning. Tu tempat Raudah tu. Kita pergi Learning tempat Raudah tu. Dia kapek, dia tak sama, tak serupa. Tu masjid Madinah ni luah besar. Hak tu hak kerajaan Saudi dah peluah dah. Ada pun tanah masjid dulunya hak Nabi beli tu tempat Raudah lah ni. Panggil Raudah, orang duk berubuk duduk tu lah. Nabi kata di antara mimbar aku dengan Raudah ni panggil tempat doa mustajab. Sebab tu kita pergi sana, kita berdoa nak ayat tu. Ada setengah orang ni berubuk dan duduk. Berubuk nak semaya, berubuk nak, kita tak payah. Bila orang ramai ni kita berdoa, nak situ je kita duduk di Raudah kita berdoa. Akak tangi, boleh diri pun tak apa. Akak tangi minta lah gapo. Yang mana kita pergi buat umrah, yang mana kita pergi buat haji. Tu nak ayat tu tepat di antara tempat yang Nabi cerita kata doa mustajab. Doa diterima. Apa permintaan kita tu Tuhan dengar, Tuhan terima. Tu. Maka bila sampai situ kita nak ingat, walaupun kita tak boleh semaya sekalipun, orang ketak nak duduk tak boleh. Nah, kita duduk diri pun tak apa, akad tangi, ya Allah Tuhan aku, ceritalah. Royaklah kepada Allah Taala. Kerana ambil tempat berkat, ambil tempat yang Nabi kata tempat doa mustajab. Kita berdoa. Royak. Nak minta lah kepada Taala. Nah, nak minta apung ko, nak minta wireda ko, nak minta surga ko, nak minta gapo, minta lah, tak ada gapo, tak ada salah apa. Hani ibu-ibu, ayah-ayah, bila kita sapa ke sana lagu itulah keadaannya. Tak usah main duk buang berubuk. Payah. Kadang dia tu nak semaya juga, nak rokok gimana tak ada tempat nak ayat tu. Kita duduk diri, kita berdoa, akad tangi masuk kita berdoa, ya Allah Tuhan aku, tahun depan boleh mari pula, ya Allah bagilah rezeki padaku, ya Allah. Dan bagilah kepada orang-orang Islam, ya Allah, yang boleh buat umrah, boleh buat haji, ya Allah. Bagilah kemampuan, ya Allah. Hilanglah penyakit-penyakit yang ada melandakan seluruh dunia, ya Allah, daripada COVID ke, corona ke. Gapo nama saja, minta lah Tuhan lepas. Jadilah Mekah ni satu tempat yang aman damai. Tempat ibadat kepadamu, ya Allah. Jangan masuklah setan iblis, ya Allah. Jangan adalah maksiat, ya Allah. Sekira kalau ada, ya Allah, mapuh habis, ya Allah. Siapa dia ada usaha benda tu, ya Allah. Siapa dia ada usaha benda yang jadi maksiat, disko halal ke apa semua, ya Allah. Mapuh habis, ya Allah. Minta Tuhan ayat tu, jangan ada benda tak comel di Mekah ayat tu. Kan tempat suci. Ada Baitullah dan ada Masjid Nabawi ayat tu. Ni tak sepatut ada benda maksiat. Ni kita dengar kata Allah ada disko halal, tak ada disko halal, ada berlaku. Orang Cina lepas rambut. Orang Cina tak pakai hijab.
Orang Cina tak pakai apa ni. Banyak di hari ni kata orang Cina pakai telanyai banyak di Saudi no ya tu. Siapa bawa teksi sendiri, bawa ketik 6 tengok. Aku panggil benda tak logik, benda tak masuk akal no ya tu. Orang Cina no ya tu. Nah, orang Cina di rumah kita ni tak ada. Ke rumah kita ni 3 wilayah selatan ni tak ada. Kata orang Cina dia bawa teksi, bawa kereta 6 tak ada. Datang Saudi orang Arab no ya tu. Orang Arab Saudi no ya tu, Allahu Akbar. Bawa kereta teksi, bawa muak orang jatuh. No ya tu habis dah. Habis dah no ya tu. Nah, kita kena berdoa juga. Bila siapa sana kita berdoa tepat mustajab no ya tu. Minta lah segala-galanya. Minta diri kita, minta kawan anak beranak kita, minta adik-beradik kita, minta orang kampung kita, minta untuk ummah seluruhnya. Hatu ibu-ibu ayah-ayah nak ayat tu keadaan Nabi kita. Tu gambaran pertama yang ulama istinbat berkenaan dengan masjid. La masjidun ussisa 'ala taqwa. Tu nak ayat masjid ni dibina di atas ketakwaan kepada Taala. Sebab itulah kita naknya masjid ni apa panggil orang nak kembali, orang nak jadi comel kena cari masjid. Jadi kena masuk masjid, kena semaya, tinggallah maksiat kita tu. Tinggallah maksiat yang kita duk laku sepanjang umur kita. Lebih secara mana dah kita masuk masjid, kita cari kebenaran, kita menuju Allah, maka Allah Ta'ala akan selesaikan masalah kita. Selama mana tak cari masjid, maka tak akan selesai masalah kita. Ini nak ayat tu ulama. Yang keduanya ulama dia mari ambil pengajaran dalam gambaran yang pertama yang Tuhan tunjuk ke Nabi kita pada malam tunjuk apa? Jin Afrik. Jin Afrik hamba Nabi kita, sekat Nabi kita. Supaya Nabi kita kalau ikut dia tak berjaya malam tu. Dia tak suka Nabi kita nak naik ke angkasa tu. Kerana Nabi kita di samping tu nak terima semaya. Nak terima semaya. Nabi tak tahu lagi ketika tu. Tapi akhirlah sekali Tuhan wis semaya. Itu dalam Isra' dan Mi'raj. Dalam peristiwa tu nak ayat kata. Jin Afrik aja boleh tak berjaya benda tu. Kerana benda tu benda tomi nak ayat tu. Ni nak ayat tu jin yang karuk. Jin hok bekai sekali, jin Afrik nak ayat tu. Sini pun ulama buat pengajaran kata gapo yang kita boleh ambil di hari ni. Nak ayat tu kita ni manusia ni, umat Nabi Muhammad ni, orang Islam, seorang orang Islam kita ni, apa saja yang kita nak buat benda baik, mesti kena ada halangi dan rintangi. Tidak? Dan kita nak buat benda baik, adalah orang tak sokong, adalah orang kecek, adalah orang khenak. Ini sudah pun jadi lumrah. Sudah pun apa panggil, semula jadi lagu tu. Sebab tu nak cari benda licin tak ada. Kalau kita nak buat benda baik, gapo nanti licin belaka, payah tak kena buat gapo no ya tu. Kerana ada orang belaka. Kita buat macam ni dia kata gitu, kita buat gitu pula dia kata begini. Jadi tak kena di dalam kepala otak manusia. Kalau kita nak buat benda baik dalam kampung kita nak proses kampung kita nak pertenang kampung kita nak maju kampung kita buat, kita mengadakan aktiviti, kita mengadakan kicakam agama untuk nak beri insaf kepada muda-mudi, untuk anak rakyat, untuknya panggil ahli kampung, kena ada selalu. Ada orang tak nampak, ada orang tak nampak. Orang ni cakap lagu ni, orang ni cakap lagu ni, orang ni kata gitu, kata gini. Pasal apa tu? Ada orang nak kena Allah. Sifat deki ada selalu dah. Ni panggil sudah pun menjadi lumrah. Sudah semula jadi. Tuhan buat lagu tu lah manusianya. Suka menetai orang. Dia duduk tak ada buat berapa kali. Bila orang buat dia tak seni. Dia tak seni. Ni gambaran pertama nak ayat tu. Ulama kata lagu tu lah. Sebab tu kita kena sabar. Nabi kita pada tak benda jin Afrik sekat tak. Dia terus perjalanan dia. Dia terus perjuangan dia. Sebab tu dia berjaya. Sebab tu kita pun dimaki. Kita dek kampung masing-masing kalau ada orang nak buat benda molek, kita pakat sokong lah. Pakat sokong lah. Jangan duduk jeng tengah jalan. Dia tak jumpa dengan kejayaan. Sebab tu hari ni kita kena bui sokongi, ibu-ibu, ayah-ayah, ingat molek lah.
Bila kita duduk dalam masyarakat ramai ni macam-macam ayat tu, uji ya Tuhan. Uji ya Tuhan ni macam-macam. Tapi kalau kita kerja di atas kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala, kita mesti kena sabar. Kena pergi dengan secara perlahan. Kena pergi secara koho. Kalau gaduh akan jumpa dengan tak berjaya, dengan selerak. Ni nak ayat tu, beri pengajar daripada orang Islam ni, hak jiwa baik-baik, nak buat gapo oleh kapung, kita bersorak dulu. Bersorak ramai-ramai kena pakai lagu mana. Bila dah nampak dah satu macam, kita buat macam itulah. Macam keputusan kita, kena pakai kita ramai-ramai. Ada pun orang ada kecek lagi 2-3 orang, tak payah kita dengar dah. Tapi jangan buat dia tu musuh kita. Kita biar gitu ya. Kita tak akan turut pasal putusan orang ramai macam ni. Tak kita nak turut dia. Tu nak ayat kata, satu ilmu pula yang ulama ambil pengertian daripada tu. Maka Nabi kita terkejar gambaran yang kedua. Nabi kita tengoklah gambaran yang kedua, yang mana Tuhan tunjuk ke Nabi kita gambaran yang kedua, apa nama? Nabi bertemu dengan sekumpulan petani. Duk sedang menanam padi. Sejurus itu dapat menuai buahnya. Kemudian pokok yang sudah dinuai. Tu mengeluarkan buah lagi dimakialah seterusnya. Ni mengikut risalah kecil hak majlis agama Kelantan ayat tu. Hamba duk baca ni. Hak duk baca duk cerita ni. Tu. Tu. Jadi Nabi jumpa sekumpulan orang duk cocok tani, orang duk di benar, orang duk di sawah. Masa Nabi tu orang panggil orang nyedung. Orang cocok tani gandum. Tu Nabi duk tengok dalam perjalanan dia tu. Bila masuk dah ambil buah. Menuaikan buah gandum saat ni tu, isi gandum tu. Kita panggil macam kita agak ceruk lah. Kerak potong gandum tu. Habis dia potong dah, habis dah tanah dia. Dia paling sebelah belakang, Allah, tumbuh pula. Masak pula. Pelik lah. Dalam perjalanan Nabi dia perhatian tu. Pelik. Bila dia ceruk, dia kerak, dia potong, apa siap belakang dah. Habislah tanah dia, habislah padi dia, habislah gandum dia saat itu. Paling lek belakang saat itu, Allah masak pula jerami yang dia potong dah tu. Masak pula. Begitulah berkali-kali Nabi dia tengok. Tengok Nabi pelik tengok. Tak pernah tengok macam ni. Maka Nabi tanya Jibril. Ya Jibril, apa Tuhan nak tunjuk kita? Apa yang Tuhan nak tunjuk kita tu ya Jibril? Aku tak faham gambaran ini. Orang duk ngeteh. Orang duk menuaikan gandum ni tak habis-habis ni. Buah habis tanah dia paling belakang hak dia nuai saat ni, hak dia potong saat ni tu, Allah masak pula. Kembali ke buah pula, masak pula. Pelik. Dia menuai pula. Dia ceruk pula. Dia potong pula. Dia pukul pula. Bila habis tanah dia paling belakang, Allahu Akbar. Apa? Penuh pula buah-buah. Buah-buah padi, buah gandum saat itu. Nabi pun tak reti. Nabi tanya, ya Jibril, apa tu gambaran hak Tuhan tunjuk tu? Apa ni? Orang duk menuai tak ada habis-habis ni. Sedangkan dia menyedung sekali. Dia cocok dalam tanah tu sekali. Tapi buahan ni dia ambil berterusan. Tak ada habis-habis. Begitulah Nabi tengoknya. Paling belakang dia ambil pula. Bila dia ambil habis pula, paling belakang pula dia ambil pula. Jibril pun jawab kepada Nabi kita, ya Muhammad, ya Rasulullah, itulah Allah Ta'ala tunjuk kepada mung, ya Rasulullah,
memberi arti dalam gambaran ni, ya Rasulullah, umatmu lagi akan datang, ya Muhammad, ya Rasulullah. Macam mana umatku, ya Jibril? Umatmu yang suka berjariah. Ya, umatmu yang suka berjariah. Suka buat khairat jariah. Apa jariah? Apa panggil hak tahan lama. Hak tahan lama, benda ni tahan lama. Sedangkan dia tu khairat, dia buat kebajikan. Hak dia, duit pitih dia. Tapi dia mengadakan benda tu dengan ikhlas dia. Maka benda tu akan berterusan. Benda ni tahan lama. Jadi selama mana benda yang dia khairat jariah ni tak habis, maka dia duduk dalam kubur secara mana pun ganjaran Allah Ta'ala tak akan habis-habis. Pahala hak Tuhan beri kita ni tak habis-habis. Tak habis-habis. Duk mengalir semua masuk ke lubang kubur kita. Kerana kita buat bila? Tekah kita dah hidup dulu. Kita suka buat jariah upamanya. Dengar orang buat masjid mana, kita pun selalulah cari pitih, cari duit gapo ini enggak. Sodam kemampuan kita. Kadang-kadang 200-300, ada 500 pun ada 1000 pun ada. Kadang setengah orang ni hamba duk biasa temunya 20,000 pun ada. Allahu Akbar, tengok hati dia siapa sungguh. Ni nak ayat tu Allah. Ni orang faham sungguh nak ayat siapa 20,000. Setepak nak buat masjid 20,000. Ni ibu-ibu ayah-ayah nak ayat kata Jibril dia ayat ke Nabi kita, pahala orang berjariah supaya dengan orang duk menuai gandum tadilah. Supaya orang duk ceruk, orang duk pukul padi tadilah. Paling belakang ada pula. Habis tiap kali habis paling belakang ada pula. Apa maksudnya? Yakni ganjaran Tuhan akan beri berterusan. Bila ke habis ni? Hatta yab'asahullahu yaumal qiyamah. Sehingga kita dibangkitkan di hari kiamat esok menuju kepada masyar. Ni semasa kita dalam kubur tu sapa semua. Allahu Akbar. Alangkah gembiranya, bahagianya orang yang banyak-banyak buat masjid, buat khairat nak ayat tu. Buat balasah, beli tanah kubur nak ayat tu. Comel lah ibu-ibu ayah-ayah. Sebab di sinilah kita ni berasa mujurnya. Kita mengharap kata jariah kita ni akan dapat berat timengi di akhirat esok. Kerana kita kena timang ibu-ibu ayah-ayah. Sidang penonton sekalian, kita mesti kena timang. Kerana kita orang biasa je. Ada orang tak kena timang, amalan tak kena hisap pun ada. Tapi kita ni duk rasa lah hambanya. Tuhan kira duk rasa. Kita tanya amalan kita akan timang nak kata. Kerana Tuhan pun royak dalam Quran dah. Tuhan dah royak dalam Quran kata timengi di akhirat esok ni sebenar. Siapa dia pergi berat, maka orang ni beruntung lah. Siapa dia pergi ringi sebelah balik pala berat li dosa, Tuhan kata faulaikal ladzina khasiru anfusahum. Orang tu orang yang rugi diri-diri mereka itu. Hari ni ayat tu, kita hidup selama kening di atas dunia tak ada buat sedekah jariah. Allah, makan tak putih radu kita. Kenyir, berak, kecing. Panas, mandi. Lapar, makan. Dahaga, minum air. Ayat tu. Tapi bila sampai akhirat esok, Allahu Akbar, tak ada amalan. Amalan sikit sangat nak timai dengan gapo. Kita nak ambil gapo timai. Tuhan bukan timai kita, timai amalan kita. Apabila tak cukup dah lah. Tak kira orang nak bagi kita. Orang di dunia akhirat esok nak lagi ada malah. Nak lagi. Tak nak berasa cukup lagi. Nak kaya kata bila duduk di akhirat esok. Bila duduk di akhirat esok berasa lobo, berasa nak lah. Duduk di akhirat esok. Mana tu? Iaitu mula-mula sekali dalam alam kubur. Di alam barzakh. Bila kita kena seksa, kita teringatlah masa yang kita sia-sia di dunia dulu. Kita akan bila. Bahkan kita akan menyupah diri kita sendiri. Kata kita ni bodoh, kita kena tipu, nak ayat kata. Tapi sedar situ apa boleh buat lagi dah. Apa boleh buat? Sudah pun selesai segala-gala dah.
Tak boleh nak buat gapo, nak hundur kelik tak boleh dah. Ya tak ya kena hadap ke apa semata. Hati terima tak terima kena terima. Tu nak ayat tu lagi keratan ni ibu-ibu ayah-ayah. Tak ada dah kita. Sebab tu hamba pun kesempatan ni nak royak benda-benda lagu ni. Kita nak wisda berlaku. Kita nak kesedaran bersama nak ayat tu. Untuk kita nak menegakkan agama sebenar di permukaan bumi. Untuk nak sebarkan ajaran yang sebenar kepada umat-umat. Kerana Nabi kita sudah pun meninggal dah. Nabi kita sudah meninggal lama dah. Siapa dia yang nak ganti dia, siapa dia yang mengganti dia? Tak lain tak bukan alim-alim ulama lah. Alim-alim ulama lah akan ganti Rasulullahnya. Dia dapat menyebarkan perjalanan Rasulullah, kerjaan Rasulullah. Kerana Rasulullah dah mati dah. Hari ni kita kena bersapa pula. Kena bersapa. Siapa dia boleh gapo mengajarlah. Jangan kedekut dengan ilmu yang kita ada di hari ni. Jangan kedekut nak ayat kata. Hani ibu-ibu, ayah-ayah nak ayat kata, sedekah jariah ni yang paling penting sekali dalam hidup kita. Bahkan benda ni lah akan bawa kita ke syurga lagi akan datang. Kalulah kita faham pakat buat sedekah jariah berlaku. Melainkan kita kedekut. Melainkan kita kupik. Ada setengah orang nak minta kayu mesu dia. Nak buat balasah ke, nak buat masjid ke, nak buat tadika ke, dia dia tak bagi. Dia tak faham sedekah jariah. Orang yang faham ni ke Allah, dia ambil umur aku ni. Aku ada batas mesu 10 batas aku nak ipri lah. Aku nak buat sekolah tadika, aku nak buat surah apa di musalla. Ambil kayu rumah aku nak buat. Aku nak buat masjid umpamanya. Allahu akbar. Tengok orang faham sedekah jariah. Kayu dia yang ada di masjid, kayu dia ada di balasah, kayu dia ada di musalla, di mana-mana saja. Dia sedekah jariah. Allahu akbar. Dia meninggal dunia sekelamin. Orang yang khairat kayu, orang yang khairat yang buat jariahnya kayu-kayu dia untuk buat benda sani. Alangkah bahagianya orang tu nak ayat tu. Sebab tu kalau orang faham ni dia akan bui segala-gala. Dia tak nak sayang kali. Kerana pun kayu dalam pagar dia tak ada buah haja pun, tak ada jiruh kali. Dia tumbuh mari lama dah. Kita sayang buat apa? Kemungkinan ni dengan sepohong pun kayu kita tu lah. Yang kita jariah tu lah boleh jadi kita masuk syurga Allah Ta'ala. Ni nak ayat kata kita. Nak masuk syurga Allah Ta'ala ni bukan nanti banyak. Kita jariah, kita bagilah kayu tu. Untuk buat jariah. Nak buat musalla ke, nak buat wakaf kubur ke, ataupun ikutlah. Maka benda tu saat ni tu akan jadi jariah untuk kita. Bila tu nak habis, tak ada habis-habis. Macam Nabi duk tengok orang duk mengetai tu lah. Tak ada habis-habis. Tak ada kata lema buat wakaf sudah dah, tak ada apa lah. Pakai tu pun beradu dalam pahala tu dah. Tak beradu. Hari yang mulut kita wakaf hari tu, hari yang mulut kita bui benda tu untuk buat jariah, maka di saat tu juga Tuhan akan tulis. Tuhan bantuk dalam daftar dia sipah kita, tak sesak dah. Situ mulalah jadi gerak. Kita mati tapi bau mesu kita ada 2-3 batai hak kita pergi ke masjid buat apa. Tak bosan ibu-ibu ya. Yang pentingnya kita nak ikhlas dengan Allah Taala. Hani jariah nak ayat kata. Apatah lagi duit piti kita beli seming, beli besi, beli batu, beli bata nak ayat atau buat masjid, buat balasah. Dimaki juga. Kita bagi pitih pun yang mau beli benda tu dengan pitih kita. Allahu akbar. Sebab tu kena buat banyak. Kena buat banyak. Kerana gaboh. Kerana bila kita mati esok dalam kubur, kita tak ada dosa dah. Dosa tak bertambah dah kita mati dah. Takkan hidup mengeceh pula dalam kubur. Takkan kita hidup berzina dalam kubur pula. Tak dah. Tapi bila kita dah dosa kita tak ada buat dah, kita dalam kubur dah. Pahala saat ni duduk mari. Tak ada hati-hati, tak ada beradu-beradu. Ni nak ayat kata, duduk saksung pahala. Ketika kita duduk dalam kubur, kita duduk sebai-sebai, sedap duduk dalam kubur. Buat kerana pahala jariah kita banyak.
Allahu Akbar. Habis beratus ribu kita buat masjid. Seluruh masjid kita beri belakang 1,000, 1,000, 1,500, 1,000, 1,300. Macam-macam kita nak beri tu. Mengikut kemampuan kita. Oh, mati esok beruntung lah orang ni. Beruntung, habis-habis beruntung. Tak ada orang nak cerita. Tapi kalau tak ada buat gapo derita kita tengok. Si orang mati, tak ada gapo nama masjid pun tak ada pergi. Duk cara kerja je dia. Belajar tu, belajar ni tak ada. Walau duduk semaya sekor dua pun betul ke tak baca dia. Baca dia semaya tu betul ke tak. Ni ayat tu kita bimbing sekali ibu-ibu ayah-ayah nak ayat kata. Sebab tu kita di hari ni jangan kita sesat duduk dalam kubur dulu. Kita mikir di hari ni. Ni amo nak cilek mata nak winapok. Kata benda ni dah akan heret kita, akan bawa kita, akan bela kita sampai ke syurga Allah Ta'ala. Bila kita pahala banyak, kebajikan banyak, tersebut lah. Ini tanda-tanda sebab-sebab yang kita nak dapat masuk syurga. Walaupun kita masuk dengan rahmat Allah, tapi kita ikut janji-janji Allah terhadap kita. Nah, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang suka berbuat baik. Suka buat baik. Dia ni sukalah buat baik. Tuhan kata lafi na'im, dia akan masuk ke dalam nikmat-nikmat. Dia akan masuk dalam nikmat-nikmat. Apa dalam nikmat-nikmat? Dalam syurga yang mempunyai nikmat-nikmat. Kita akan masuk dalam syurga. Maka dalam syurga ni penuh dengan nikmat. Dengan nikmat. Tak ada nikmat dalam syurga. Kita tengok dengan mata, sedap tengok dengan mata. Kita dengar dengan telinga, sedap dengan telinga. Kita jamuh dengan tangan kita, sedap jamuh kita. Ayat tu. Bila kita makan, sedap makan. Bila kita minum, sedap minum. Bila kita cium, sedap cium. Segala suti syurga tu nikmat berlaku. Tak ada atau benda tak pakar, tak ada. Tak ada benda tak pakar dalam syurga. Semua tu nikmat berlaku. Ayat kata. Allahu Rabbi ya Karim. Subhanallah, benda ni ayat kata. Dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj ni besar sekali pengajaran. Ni nak faham, amo nak cerita nak faham. Hak Nabi tengok malam Isra' Mi'raj ialah orang duk mengetai padi tak beradu-adu. Tu nak ayat kata. Hak Nabi royak tu lama dah sedaqatin jariyatin. Hak lain putus belaka illa min salasin. Malaikat 3 perkara ni Nabi kata tak putus. Apa maksud tak putus? Kita duduk dalam kubur saat ni tu, walau kita mati dah. Hak kita buat sejik, dia akan mencari kita pula. Pahala tu bagi cari kita pula. Kita duduk siapa pahala, siapa pahala, siapa pahala, siapa pahala. Guana tu? Kerana masjid yang kita buat, yang kita seher saat ni tu, orang duduk guna siapa bila-bila. Siapa hari kiamat esok? Orang duduk gunanya nak ayat tu. Bila orang ada guna, duduk sujud, duduk rokok, duduk semayang, duduk baca Quran, duduk iktikaf dalam masjid, dalam balasah hak kita buat dengan pitih kita masuk seher saat ni. Maka pahala tu duduk siapa. Kita duduk kubur dah, mati dah. Tapi mati kita ni membawa arti. Mati kita ni ada kuamai besar. No, ya, kalau tak lagu tu sesat. Banyaklah mana nak cerita. No, ya, maka mana kalau Nabi kita berjalan saat ni tu. Nabi tengok sekepulai manusia. Sekepulai manusia dah hatuk kepala di batu. Sekepulai manusia saat ni tu panggil dah hatuk batu dah hatuk kepala dia di batu hingga pecah dan berdarah kepala dia. Ni Nabi tengok pelik juga. Pelik juga. Tu. Gapo nama Nabi tengok geno boleh. Ya Jibril boleh dia dah hatuk kepala. Darah merah, habis darah merah. Duk katok kepala dia dengan batu. Dah hatuk no ya tu. Kelekop. Adulah darah yang merah menilih tubik. Macam nak muai kena siku tu lah. Tu. Maka Nabi tanya ya Jibril, apa orang ni ya Jibril? Ya Jibril, aku tak reti gambaran ini. Kalau kita kira kita gak beradu lah musakit ni, tapi tak beradu.
Kau duk katak lekau. Sebab kambing belaga tu. Pelik. Maka Jibril pun royak ke Nabi kita. Ya Muhammad. Itu Allah Ta'ala gambar kepada mu malam ni. Ialah Tuhan nak tunjuk kata ning lah umat mu lagi akan datang. Ia suka menangguh-nangguhkan semaya. Umat mu lagi akan datang. Ia suka tangguh semaya. Nah, waktu masuk dah tapi dia tangguh. Kau lah dulu dah lah tu. Dah lah tu. Suka. Bila dia buat pun buat saat itu dengan malas. Dengan berat badan. Kita panggil buat dengan geliat. Malas semaya. Ni orang malas semaya. Orang tak utamakan semaya dalam diri dia. Ni Nabi dia royak kata. Dalam perjalanan ni Isra' Mi'raj Tuhan tunjuk ke Nabi kitanya. Manusia duk hatuk kepala di batu. Berdarah, berjerit. Ayat tu Allahu Akbar. Ya duk hatuk. Sebab tu benda hak akhirat ni tak serupa dengan kita. Tak serupa dengan kita di dunia ni tak. Jadi sana nak ayat tu kena turut arah. Kena turut arah Allah Ta'ala. Kita tak sih cara mana dia Tuhan. Dia Tuhan bangkap, dia Tuhan suruh kita kena buat. Kena buat nak ayat tu. Kerana apa? Melekat-melekat jadi panak dengan Tuhan ni dia tak makan kecek. Dia tak makan kecek. Karung lah cara mana pun dia tak kata. Pakar seksi cara mana dia tak makan riswah. Ni melekat nak ayat kata panak dengan Tuhan. Pekerja Allah Ta'ala ni nak ayat kata Allah. Malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ni ibu-ibu, ayah-ayah Tuhan duk cerita dalam Quran. Dalam neraka esok Tuhan royak dah. Alaiha malaikatun ghilazun shidad. Dia dalam neraka esok ada malaikat duk tunggu. Malaikat yang Tuhan duk royak ni ghilazun shidad, bekai-bekai dan gagah-gagah. La ya'sunallaha ma amarahum. Dia tak akan deraka Allah Ta'ala sama sekali apa yang Tuhan suruh dia. Kalau Tuhan kata bakar, Tuhan kata jijak. Begitulah para malaikat yang jadi anak kali Tuhan. Jadi pekerjaan Tuhan, ibu-ibu, ayah-ayah. Ni amun nak jelas dia lah gambaran. Yang mana Allah Ta'ala gambar kepada Nabi kita dalam 18 gambaran semua. Tu. Ni keadaan ibu-ibu, ayah-ayah. Maka Nabi kita terkejar lagi. Nabi siapa satu tempat. Jibril suruh beradu. Berik Nabi Muhammad, berik Muhammad. Turun Muhammad, Nabi turun. Semaya 2 rakaat Muhammad. Panggil semaya tahayyah. Semaya nak besar ke tempat tu. Nabi pun turun lah. Turun daripada utur saat itu semaya. Allahu Akbar. Sudah semaya 2 rakaat. Jibril kata naik Muhammad. Jangan buat main-main perjalanan ni kita jauh Muhammad ni. Berjalan lagi pula. Nabi tanya, ya Jibril, tepat apa musuhku semaya ni? Aku tak tahu gapo Jibril, musuh aku buat lah. Jibril kata, itulah Muhammad. Ya mana mu semaya tepat hari tu? Tu. Jibril kata, itulah Muhammad. Tepat yang mu nak mari duduk lagi ke datang. Tepat yang mu nak mari duduk lagi ke datang. Tepat mu nak buat bandar, nak buat rumah. Nak buat negeri lagi ke datang Muhammad. Malam tu Nabi kita semaya dalam gelap saat itu. Tak ada gambar nama, tak ada cerah menerai lagi. Situ Nabi kita singgah semaya pertamanya, nama dia Yasrib. Yasrib. Masa dulu terkenal orang Arab sebut kata Yasrib ialah kena kepada Madinatul Munawwarah learning. Learning dia tukar nama Yasrib tu ialah dia letaknya Madinatul Munawwarah. Bandar yang penuh dengan sinaran-sinaran api dan kemajuan dan bangunan semua. Kemajuan. Ni tengok hari ni orang pergi Madinah lagu mana? Waktu malam lagu mana? Spotlight lagu mana? Cerah lagu mana hari ni? Orang ramah kedok, kedai ramah kedok. Allahu Akbar. Jadi bandar, jadi satu negara besar.
Nabi kita dapat menegakkan negara Islam, iaitu di Madinatul Munawwarah. Sebab itulah situ nak ayat tu kubur Rasulullah. Di situ rumah Rasulullah dengan isteri-isteri dia. Hani ibu-ibu ayah-ayah Rasulullah nak ayat tu. Malam tu dia semaya dah malam Isra' Mi'raj. Yang mana Jibril suruh Nabi kita semaya. Sudah semaya siap dah. Nabi pula cak naik. Jakor naik kata bawa pergi pula bawa. Bawa Nabi kita nak ayat tu. Bawa Nabi kita pergi. Dalam perjalanan Nabi kita. Tu. Nabi tengok apa nama pula? Tu. Nabi tengoklah pulaknya, iaitu sekumpulan manusia. Sekumpulan manusia berbogel, bercampur gaul lelaki perempuan, kotor dan hina, merayau-rayau ke sana kemari seperti unta dan kambing. Nak ayat tergambaran ni, Nabi tengok pula dalam perjalanan Nabi ni. Nabi tengok manusia ramai, tapi telanya belakang. Capu jatuh tino. Laki puai masuk sekali belakang. Panggil merayau ke sana kemari. Kita panggil yak berderu hadak kau tu. Kagak berderu kau ni pula ramai berkawal. Macam unta dan kambing. Supaya kawal unta dan kawal kambing. Supaya kepulai unta kepulai kambing. Noyak tu ramai. Lepas tu duk makan benda apa? Duk makan benda busuk-busuk. Tuai tu kotor. Tuai ni cemar-cemar. Kita tengok Allahu Akbar. Tengok Nabi kita tengok Allah. Duk makan benda-benda busuk noyak tu. Tuai tak kena kecek dah. Tu Nabi tengok di malam tu. Maka Nabi tanya, ya Jibril, apa gambaran ni? Apa gambaran ni Jibril ni? Sekumpulan manusia ni telanya belakang ni. Duk cari makan benda busuk-busuk ni. Berderu kau ni. Allah, Jibril kata, itulah Muhammad. Umatmu lagi akan datang. Yang angin keluar zakat. Yang tak keluar zakat. Tu. Ni pun satu masalah juga. Satu masalah juga Islam ni ayat tu. Islam dia wajib zakat. Pasal apa Islam dia wajib zakat? Nawi ada kita sesama Islam ni panggil takaful. Menjamin di antara satu sama lain. Tak boleh kita orang kaya nak milik seorang, tak boleh. Kena ada zakat. Zakatlah untukmu sedekah kepada asnah yang lapar. Adanya fakir, adanya miskin, adanya muallaf. Dan adanya ialah musafir. Tengok ayat asnah lapar tu. Nak ayat tu bila mu kaya dah, mu kena padu juga benda ni. Ada orang susah, orang miskin, mu kena bagi. Jangan tak keluar zakat. Kalau mu tak keluar zakat, mu makan pitih tu, makan bara api dan ular-ular kala. Bila mu berada di pada masa esok. Banyak hadis-hadis Nabi duk cerita tentang orang tak keluar zakat. Sebab itulah zakat ni wajib macam semaya dah. Siapa dia tak keluar, berdosa besar lah. Berdosa besar ibu-ibu ayah tu. Ni hak Nabi duk tengok di padai yang Nabi kita duk berjalan nak menuju ke Baitul Maqdis. Tu. Nak menuju ke Baitul Maqdis. Nabi tengok dalam perjalanan dia. Allah, ramalah gambaran. Tu nak ayat tu, hak Nabi tengok orang duk bogel, orang duk telanya, tak malu siapa-siapa dah ayat. Tu Nabi tengok pada malam tu. Itulah ibu-ibu, ayah-ayah, sidang penonton sekalian. Amba rasa setakat ni, amba rasanya setakat ni dah dulu untuk malam ni dan kali ini. InsyaAllah kita akan sambung. Gambaran seterusnya. Nabi kita akan singgah pula di Madian. Lepas tu di Baitul Lahmin. Yang ketiganya di Baitul Lahmin. Yang keempatnya di dalam Masjidil Haram, dalam Masjidil Aqsa. Nabi imami, Nabi jadi tu imam. Jibril dia roh para Nabi semua turun mari semaya dengan Nabi kita belakang. Nabi jadi tu imam ayat tu. Ni perjalanan Nabi kita. Penuh arti. Penuh pengajaran
Ya bukan kosong-kosong dak. Bukan bagi ponde ni. Bukan bagi ponde, benda yang sebenar. Sebab tu hukumnya ya atau kalau kita hukumnya ulama telah ijma'. Ulama sudah sepakat belaka kata siapa yang ingkarkan Isra' dan Mi'raj, orang ni membawa kepada kupu, jatuh agama. Bila tak percaya benda ni jatuh agama, kita panggil murtad. Bila jatuh agama habis dah dosa pahala itu. Pahala kita buat selama kening habis licin. Dosa tak ada siapa dia kosek. Duduk situ, duduk banyak itulah dosanya. Tapi pahala kita bernasar habis licin ayat. Kena mengucap semula. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi Islam baru pula. Baru nak bantuk, baru nak saksung pahala. Semaya zuhur, semaya asar, semaya gapo semua tu. Barulah dapat pahala baru pula. Baru mula satu semula pula. Allahu Akbar. Nak masuk surga kedak tak tahulah. Dah baru mula semula pula. Kalau dulu hancur bila sing Tuhan bernasar habis. Ni ayat besar tak besar. Bila kita murtad jatuh agama wal iyazabillah. Ni ibu-ibu ayah-ayah. InsyaAllah ta'ala. Kita akan jumpa pula di minggu depan ni. Kalau tak uzur apa, tak agak caping ke apa, kita jumpa pula. Amo nak baca weh habis 18 gambaran insya-Allah taala. Biar sedang menutung kita, biar ibu-ibu ayah-ayah duk dengar tu, duk ikuti tu boleh faham belako-lako. Kita tak gaduh. Bila kita live shoot macam ni, kita buat siaran langsung, kita tak ada gaduh dak. Tu ibu-ibu ayah-ayah insya-Allah taala. Itulah malam ni sekira didapati apa saja ucapan hamba daripada awal sampai ke akhir sampai ke saat-saat learning terkasar basuh ataupun tak sedap dengar, mohon maaf. Meminta maaf berlaku tak ada sengaja. Nak kata siapa nak sini siapa tak ada. Hanya saya mata-mata hamba nak menyampaikan ilmu Allah yang mana hamba belajar, yang hamba tahu sikit sebanyak kepada ummah, kepada manusia yang masih jahil banyak lagi di hari ini. Untuk apa? Untuk dapat hidayah Allah Ta'ala. Siapa dia dengar benda ni, kemungkinan dia akan kembali ke pakai jalan. Dia nak muhasabah diri dia, dia akan menangis. Dia akan sesal, dia akan menyesal besar. Apa yang dia buat. Itulah kita demi keredaan Allah Ta'ala. Demi nak baikkan ummah lagu itulah. Niat baik kita, sekor baik kita kepada umat Muhammad maka setakat inilah dulu di kali yang ni, di malam ni merasa cukuplah. InsyaAllah ta'ala kita akan bersambung pula gambaran yang seterusnya. Banyak lagi kita ni cerita berapa gambaran yang baru. Dalam 2, 3, 4 gambaran yang baru. Tu nak ayat tu. InsyaAllah ta'ala banyak lagi insyaAllah. Maka hamba sudahi dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina. Rabbana la tu'akhidhna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tada' fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la dhallan illa hadaitah wa la faqiran illa agnaitah wa la jahilan illa 'allamtah wa la mujahidan illa nasartah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridha illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna sihatan wa afiyah. Allahumma ja'alna sihatan wa afiyah. Allahumma ja'alna sihatan wa afiyah zahiran wa batina. Allahumma inna na'udzubika min virus corona wa ghairihi min al-amrad zahiran wa batina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Mustafa Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.